Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan sesi perkongsian kita setakat mana yang kita mampu, dan itulah saya akan sambung sikit lagi tentang dokumentasi hibah. Saya ingat malam ni dia tak banyak sangat dan saya tidak berhasrat untuk menyambung tajuk baru. Kita tahulah, tengoklah macam mana kita boleh habis sampai pukul berapa. Kadang-kadang rasa tak panjang pun jadi panjang tak. So ini adalah sambungan terhadap perbincangan tentang dokumentasi hibah. Dokumentasi hibah yang saya bincangkan ini adalah mengikut style saya ataupun mengikut mazhab saya. Maknanya mengikut apa yang saya amalkan. Pada pandangan saya adalah amalan yang terbaik ataupun cara yang terbaik. Bagaimana yang saya bagi tahu sebelum ini, praktis dokumentasi hibah ni dia saya nampak belum lagi menjadi satu keseragaman lah. Sebab hibah ini sedang berkembang dan masing-masing ada pendapat masing-masing bagaimana cara mereka menyediakan dokumentasi hibah supaya menepati kehendak anak guam dan perkara itu boleh dijalankan. Cumanya sebab ruang saya berkongsi, maka saya berkongsi cara saya lah. Itu maksud saya. Jadi ini cara saya disebabkan saya adalah peguam yang beramal di bahagian sivil ataupun peguam sivil, dan saya juga beramal sebagai peguam syar'i, maka saya cuba mengharmonikan di antara kedua-dua disiplin lah. So sebab hibah ni ramai lagi yang melihat hibah ni sebagai dia panggil apa, gift. Maknanya seumpama satu hadiah. Maka di pihak peguam cara, sebahagian daripada mereka merasakan dokumen hibah ataupun surat cara hibah, surat pengisytiharan hibah tidaklah penting. Apa yang penting ialah dokumen konvensi yang sudah pun mereka buat ataupun mereka amalkan bertahun-tahun lamanya. Itu pun sudah memadai bagi mereka. So tak perlu pun ada hibah-hibah ni, sebenarnya kita dah lama buat. Macam itulah lebih kurang. Tapi di sebelah peguam syar'i ni, dia buat dokumentasi hibah, tetapi dia mengabaikan beberapa aspek konvensi hartanah itu. Menyebabkan hibah dia itu menjadi hibah yang tidak disokong oleh dokumen-dokumen lain, dan selalunya zaman sekarang ni ramai pula yang mencabar kesahihan dokumen-dokumen hibah itu yang hanya berdiri sendiri, persa, dokumen hibah persa yang tidak disambung dengan dokumen konvensi. Macam itulah lebih kurang. Sebab itulah saya kata kalau melibatkan hartanah, memang peguam cara yang paling berkelayakan. Macam itulah. Sebab hibah ni dia bukan macam wasiat. Wasiat kita akan sentuh selepas daripada habis ni lah, mana mungkin minggu depan. Jadi hibah ni dia agak complicated, sepatutnya dia diserahkan kepada mereka yang pakar lah. Dia bukannya copy and paste dan fill in the blank. Dia bukan macam tu. Memang dia blank. Jadi dia melihat kepada banyak perkara lah. So apa yang saya buat, saya jadikan dokumen pengisytiharan hibah itu sebagai dokumen induk. Saya akan charge anak guam saya, yuran yang utama itu saya charge pada surat pengisytiharan hibah. Dan saya tambah dokumen-dokumen tambahan, sebab bagi saya dia memang nak hibah, so hibah tu yang jadi induk. Kemudian saya tambah lagi dokumen-dokumen tambahan berdasarkan case by case. Antara dokumen tambahan yang kita tambah ialah borang 14A. Di sama ada ni, dia tak semestinya ke semua 44 ni ada. Saya akan detailkan selepas ni, tapi taklah sedetail sangat. Kalau nak detail sangat, kita kena buat macam kursus ataupun program macam coaching lah, macam kursus lanjutan penyediaan draft dokumen hibah. Itu lain lah, sebab ini hanya nak menceritakan konsep.
supaya sekurang-kurangnya peserta yang mengikuti perkongsian saya ni dia faham, at least dia faham idea saya lah. Kalau dia pergi dengan guru lain tu maknanya lain lah, tak apalah. Dia tak jadi isu pun, masing-masing ada pendapat. So, saya akan tambah beberapa dokumen yang kita panggil dokumen convincing hartanah mengikut case by case lah. Selalunya kita akan ada borang 14A Kanun Tanah Negara, ataupun kita ada surat ikatan penyerahan hak, dia panggil deed of assignment by way of transfer, by way of hibah, macam tu. Surat ikatan amanah, trust deed, ataupun surat kuasa wakil, power of attorney. So, kadang-kadang dari sudut yuran dia akan jadi sedikit ada tambahan lah sebab dokumen tu banyak. Macam tu je lah. Tapi bukannya kita sengaja meletakkan banyak dokumen sebab kita nak charge mahal. Bukan. Sebab bagi saya lagi banyak dokumen, maka hibah yang kita sediakan untuk anak guam tu, untuk pihak-pihak tu, dia akan jadi lebih secure, lebih kemas. Mana skru tu lebih ketat. Jika dicabar pun dia akan lebih bertahan lama. Dia akan dapat mempertahankan diri dia daripada dicabar angle yang pelbagai. Contohnya macam itulah. Sebab itulah dia perlunya ada beberapa dokumen. Dari sudut cara charge tu, surat pengisytiharan hibah ada yang yuran dia. Kemudian yang lain tu dia sebenarnya dia hanyalah 10% daripada yang induk. Sebab induk tu kita charge berapa. So yang lain tu 14A ke, surat ikatan penyerahan hak ke, surat ikatan amanah ke, surat kuasa wakil, cara dia sebenarnya adalah 10% sahaja daripada charge yang induk. Dia bukannya setiap dokumen tu dia semua charge seolah-olah semua jadi induk. Cumanya dia tidak kurang daripada 300. Maknanya kalaulah contohnya surat pengisytiharan hibah 1000, seborang 14A dia akan jadi 300. So 1300. Lebih kurang macam tu je lah. So benda tu benda yang tidak juga dikawal oleh Legal Profession Act dalam Solicitor Remuneration Order sebenarnya. Tapi kita lihat kepada apa yang dipersetujui lah oleh anak guam dengan peguam dan apa yang diamalkan di segi industri lah, dari sudut syarikat amanah berapa. Jadi kita boleh ambil apa yang diamalkan tu lah. Lebih kurang akan jadi minus plus. Saya ingat sekitar apa yang di-charge oleh pihak-pihak lain jugalah. So sebenarnya saya rasa tak jadi isu pun pasal yuran tu. Yang penting bagi saya dokumen tu perlu menyatakan apakah kehendak sebenar anak guam, dan lagi banyak dokumen tu lagi bagus. Sebab kita nak protect dokumen hibah yang kita sediakan ni tidak menjadi isu jika di kontes ataupun dicabar. Itu maksud saya. So ini contoh kalau kita buat, sebab kita hanya boleh buat hibah hartanah sebenarnya. Hibah tunai, pihak lain tu kena buat. Kalau hibah tunai di tabung haji lah buat. Kalau hibah tunai secara pengamanahan lah, dia akan jadi hibah amanah tabung haji lah buat. Hibah amanah ASNB lah yang buat, mana PNB yang buat. Tiba-tiba hibah amanah Maybank lah yang buat, tapi Maybank tak buat, kita tak boleh buat juga. Macam tu je. Tak boleh nak hibah pun, tak boleh nak hibah kalau lah duit disimpan di Maybank, tiba-tiba kita nak buat hibah amanah Maybank tak iktiraf, tak boleh buat. Kalau nak hibah juga, transfer lah duit. Nak hibah duit dalam akaun Maybank kepada isteri, masukkanlah duit dalam akaun isteri, habis cerita, hibah lah. Tapi cara yang paling baik kita buat secara joint account lah. Joint account ni saya cerita banyak kali dah. Joint account tu kalau kita buat hibah pun lagi bagus juga sebenarnya. Kita buka joint account secara either one signatory, kemudian kita buat dokumen hibah secara bersilang antara dua pemilik account tadi. Jika saya mati, maka keseluruhan duit ini menjadi duit awak. Jadi pasangan kita pun cakap, jika saya mati, keseluruhan duit dalam akaun ni menjadi duit awak. Jadi dia bersilang dua tu, dia panggil hibah rukbah secara bersilang. Jadi mana kalau awak mati dulu, jadi duit dalam akaun ni semua duit saya. Tapi duit saya kalau saya mati jadi duit awak juga, sebab dia sudah either one.
Walaupun sebenarnya dalam kes jariah tu tak ada pun dokumentasi hibah tu dibuktikan secara circumstantial evidence ataupun dibuktikan secara af'alnya, secara perbuatannya adanya hibah secara bersilang antara dua pasangan tu. Tapi kalau nak buat, boleh buat dalam bentuk joint account lah, tapi saya tak bincang dekat sini sebab dalam dokumentasi hibah saya ni saya lebih bincang kepada hibah hartanah. So hibah hartanah ni bila kita jumpa anak guam, tadi pun saya jumpa juga anak guam, ada juga yang berminat nak buat hibah, tapi kebanyakannya tak nak buat hibah mutlak. Dia kata banyak ada orang cerita kalau kita buat hibah mutlak kepada anak, kita tak tahu umur kita macam mana, entah masa kita bedridden, anak pergi jual pula rumah tu. Sebab dah nama dia, ciwa. Ialah anak sekarang bukan macam anak zaman dulu lah kan. Bukan nak suuzon kepada anak tu, tapi dah klien pun sebut dia pun tak percaya ke anak dia kan, contohnya lah. Tapi ada yang sangat-sangat percaya. Dia suruh saya tukar nama dalam 14A terus dia pada anak dia. Walhal anak dia tu masih lagi bujang. Dia kata memanglah baguslah anak makcik ni, tapi kadang-kadang bila kahwin takut isteri tu pula yang mempengaruhi. Tak. Menantu saya insya-Allah baik juga. So kita just ikut apa yang kita explain kepada, bukan explain tu nak menakut-nakutkan apa, yang penting dia faham. Kalau dia kata dia nak hibah mutlak, saya nak buat hibah dan saya nak tukar nama geran rumah ni kepada nama anak saya. Sebab kalau saya tak tukar nama walaupun saya dah buat hibah, nanti saya bimbang anak yang lain akan cabar. Sebab dia mungkin sudah pun ada anak daripada suami terdahulu. Tapi anak suami terdahulu tu mungkin dah dapat harta daripada ayah dia lah, mana bekas suami dia. Ni dia ada suami baru. Jadi dia kata yang ni agak tidak terbela, jadi saya nak bagi kepada anak kedua saya, tanah saya contohnya. Dan saya nak tukar nama lah, sebab kalau saya tak tukar nama mungkin kakak dia akan kontes. Sedangkan kakak dia banyak dah harta sebab bekas suami saya banyak bagi dah. Contoh kita tahu macam-macam kes. Jadi kalau dia kata dia nak tukar nama, sebab dia pun dengar cerita kalau tak tukar nama nanti buat hibah saja, lepas tu akan jadi bergaduh juga. Sebab buat hibah saja, kalau tak tukar nama memanglah nak pergi kepada pusaka kecil akan minta mana perintah pengesahan hibah di mahkamah syariah. Sebab nama masih lagi nama arwah. Memanglah kita kena bawa lah perintah pengesahan hibah di mahkamah syariah sebab nama arwah. Jadi dia tak nak benda tu. Dia kata bila saya mati tak ada dah perintah pengesahan hibah. Dah tukar nama anak siap-siap. So kita buat je lah. Sebab dia tidak takut. Sebagaimana kes tadi. Kes tadi dia takut pula. Kalau tukar nama anak saya, kokok saya nanti panjang umur, bedridden, anak saya gadai ke, naik dengan saya. Dah takut, kita buat cara takut. Kita tidak boleh menakut-nakutkan klien, tapi kita tidak juga boleh untuk convince klien supaya jangan takut. Dia sendiri dah ada, dia kenal anak dia lah, dia kenal waris dia macam tu. So kita just nak memahami apa yang dia nak dan kita explain consequence terhadap apa yang dia nak. Tapi dia still kena bagi arahan kat kita. Kita tak boleh bagi arahan dekat dia. So dia kata dia nak buat 14A, saya memang ada yang handle saya buat macam ni. Dia kata dia tak apa-apa, tak ada masalah Tamizi. You buat 14A sebab saya memang nak tukar nama dalam geran tanah ni kepada nama anak saya. Kalau dia selepas tukar nama tu dia nak jual ke dia nak gadai, itu terpulang pada dia. Saya dah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan harta dan membahagikan harta kepada anak saya. Macam itulah. So kalau dia nak macam tu, kita buatlah. Kita buat juga dokumen hibah. Kalau ikutkan peguam sivil, dia kata kenapa kau nak buat hibah, kau buat 14A, siap. Memang betul lah buat 14A, siap. Tukarlah nama anak, tak payah buat dokumen hibah. Apa yang jadi masalah, sekiranya dia adalah hibah daripada seorang bapa kepada anak. Kita buat 14A sahaja, kita tidak buat dokumentasi hibah. Pernah juga kes saya si ayah ni, bila dia bagi dekat anak dia bagi dekat anak dia sebab dia kematian isteri. So dia kata, tak apalah harta-harta ayah bagi dekat anak-anak lah. Sebab mak engkau pun dah mati. So dia bagi dekat anak-anak dia. Tak lama dia ada jodoh, dia ada isteri baru.
So bila ada isteri baru, si isteri baru ni pula ingatkan kan banyak harta, rupanya dia kahwin dengan orang yang asalnya banyak harta, tapi harta sudah pun dipindah milik kepada nama anak-anak. Lepas tu dia kata, tak apalah, ada lawyer pula yang advice, kita boleh tarik balik, hibah boleh ditarik balik. So dia nak tarik balik hibah. Dia kata dia nak tarik balik hibah, tapi dia tak buat pun dokumen hibah. Dia hanya buat borang 14A balasan kasih sayang. Dia pergi kepada mahkamah syariah, maka dia kata saya sudah pun buat hibah kepada anak saya, maka saya nak tarik balik hibah. Mana dokumen hibahnya? 14A Kanun Tanah Negara. So memang ada hakim yang menafsirkan borang 14A Kanun Tanah Negara sebagai hibah, tetapi defendant boleh raise banyak perkara. Kalaulah 14A Kanun Tanah Negara adalah dokumen di endorse ataupun gazetted form di bawah Kanun Tanah Negara, Kanun Tanah Negara adalah perundangan sivil, maka mahkamah syariah tidak berbidang kuasa. Ini adalah suatu pemberian, gift in nature, maka mahkamah syariah tidak berbidang kuasa. Gift bukanlah hibah. Tidak ada pun akad ijab kabul di dalam borang 14A Kanun Tanah Negara. Tapi saya tak jumpa lagi lajnah hukum case law yang cakap macam tu. Saya saja merujah macam tu sebab saya mewakili defendant kan. Saya dalam kes tu saya dikonsult oleh defendant. Contohnya, bagi saya kita boleh hujahkan macam tu sebab dia tak buat. Dia tidak buat pengisytiharan hibah ataupun surat cara hibah ataupun surat ikatan hibah. Maka bagi saya ada loophole kat situ, ada ruang-ruang untuk kontes. Walaupun ayah tu nak tarik balik. Dengan menafsirkan sahaja hibah berlaku secara tersirat berdasarkan dokumentasi borang 14A balasan kasih sayang, bagi saya itu tidak memandai, lebih-lebih lagi kalau kita berhujah mengikut mazhab Syafi'i lah. Kalau kita berhujah mengikut mazhab Hanafi, dia mungkin agak longgar dan boleh dihujahkan ke situ. Sebab dia tengok maqasid tu saja. Tapi mazhab Syafi'i dia tak boleh tafsirkan macam tu. Dia kena lafaz betul-betul. Lafaz betul-betul. Dia tak boleh nak main difahami tak boleh. Kalau dia nak ijab lah. Sebab tu dalam dokumen hibah dia ada ijab dan dia ada qabul, dan itulah jadikan instrumen yang utama. Itu contohnya lah, contoh supaya boleh faham kenapa saya menyediakan dokumen hibah. Memang ada klien, kenapa you nak buat hibah juga? Saya nak buat 14A je. Tak, kalau memang dah bagi tu kita panggil hibah lah. So kita buat hibah yang mutlak 14A pun saya buat. Dah memang nak tukar nama, tak ada masalah. Kita buat. Tapi kita buat dua dokumen tersebut supaya ruh hibah itu ada, maka anak akan berterima kasih kepada ayah. Dan ayah pun dia memang boleh tarik balik lah sebab dah ada hibah dah. Contohnya lah, dia tarik balik tu bukan semudah tu sebenarnya. Dia ada lagi lah rule dia saya dah bincang banyak lah sebenarnya. Yang paling penting tidak menzalimi penerima hibah lah, itu je. Kalau penerima hibah dah buat rumah sewa ke atas tanah kosong tu, kena pampas lah. Walaupun ayah boleh tarik balik, tapi sudah ada usaha ataupun kos yang dibuat oleh penerima hibah, tak boleh tarik balik macam tu je. Panjang cerita tarik balik ni, tapi nak cerita sudut dokumennya, bagi saya kalau sekadar 14A, boleh lagi macam-macam dihujahkan bahawasanya ia bukan hibah, ia adalah gift mengikut undang-undang Inggeris. Maka sila batalkan mengikut undang-undang Inggeris di mahkamah sivil. Macam itulah lebih kurangnya. Jadi kita buat hibah lah. Jadi kita batalkan di mahkamah syariah. Bila kita batal mahkamah syariah, macam mana nama dalam geran tanah sudah ada jenama penerima hibah? Itu pun saya ada cerita panjang. Dia ada cara dia di dalam permohonan penarikan balik hibah lah. Cuma saya nak cerita dokumen lagi ni, bukan nak cerita cara tu pula. Banyak kali cerita ulang benda yang sama, dia akan jadi macam tak habis-habis lah kelas saya ni. Tapi ada yang datang tak datang tu, jadi macam itulah. So itu kalaulah dia memang nak buat hibah mutlak dan memang geran tu geran individu. So dia memang yakin macam tu, kita buat je lah surat ikatan hibah ataupun surat pengisytiharan, namakan apa saja, tapi ada surat hibah tu, dan kita juga buat dokumen 14A. Tapi ada juga kes yang gerannya masih lagi geran induk. Dia bukannya geran individu dan dia belum lagi ada geran strata. Tapi nak buat hibah juga. So kita boleh buat deed of assignment, surat ikatan penyerahan hak secara hibah. Macam tu. Surat ikatan penyerahan hak
Mana deed of assignment by way of transfer, maknanya dalam kandungan tu by way of hibah. Macam tu. Sebab kita kena notify pemaju bahawasanya sudah pun berlaku transaksi atas unit tu. Sebab dia masih lagi geran induk, so dia tidak melibatkan pejabat tanah. Dan dia tidak memerlukan consent pun. Bila kita complete DOA by way of transfer, tadi kita full, kita bayar ad valorem duty stamp, kita notify saja pemaju berdasarkan Housing Developer Act, pemaju kena endorse dah. Macam tu je. Sebab ada juga kes yang saya buat, dia buat hibah, tetapi kita tidak hantar kepada pemaju, kita tidak notify pemaju. Di assignment tu kita tak buat, tak sempat buat, dan macam mana pun meninggal. Pemberi hibah meninggal, maka pemaju kata saya tak pernah tahu pun ada hibah, maka mengikut rekod saya rumah ini adalah rumah si mati. Jadi kita kena pergi pula bawa dokumen hibah tadi ke Mahkamah Syariah, dan nasib baik berjaya dapatkan pengesahan hibah di Mahkamah Syariah. Maka kita pohon dengan pemaju supaya buat batal ganti direct daripada pemaju kepada penerima hibah. Kenapa benda tu berlaku? Sebab tak ada deed of assignment, tidak ada surat ikatan penyerahan hak. Macam itulah. So kita buat surat ikatan penyerahan hak, bayar full. Dia macam subsale lah. Jadi subsale, tapi bukan dia subsale lah sebab dia hibah, dia tidak sale macam tu. Tapi penukaran daripada pemilik asal kepada pemilik seterusnya, kerana tidak ada geran induk ataupun tidak ada geran strata, maka kita buat dengan DOA by way of assignment. Selalunya guna dalam bahasa Inggeris, selalunya dokumen-dokumen yang ada tu, tapi ada juga dalam bahasa Melayu pun, surat ikatan penyerahan hak. So kita buat macam tu, kita notify pemaju. Pemaju akan sahkan mengikut rekod kami, pemilik asal terdahulu sudah menghibahkan kepada orang ni, sudah ada surat ikatan penyerahan hak, maka dia bukan harta pusaka lah, sebab dia bukan harta si mati dah. Macam tu. So settle lah hibah tu, sebab kita sudah buat DOA by way of transfer. Itu yang hibah bersifat mutlak. Bagi yang takut-takut tadi, macam yang saya jumpa pagi tadi, dia nak bagi hibah sebab dia ada anak dia yang kita kata tidak boleh pergi sangat dari bidang pelajaran, mengikut cerita dia. Yang lain tu maknanya dia boleh belajar, mana dah kerja apa semua. Yang ni dia agak lembab sikit, yang ni dia perlu jaga sikit, dia kata. So dia nak bagi hibah lah dekat anak dia ni. Sebab anak dia baik, semuanya baik. Cuma yang ni dia nampak masa depan tak berapa nak ni, dia nak bagi hibahkan ni. Tapi dia masih lagi tidak mahu secara mutlak. Sebab tadilah dia bimbang lah. Dia bimbang kok dia yang nyawa panjang sampaikan bedridden ke apa, dia takut anak dia menyalahgunakan. Sebab ketidakmatangan itu menyebabkan salah guna harta tadi. Maka kita boleh buat konsep rukbah lah. Maknanya sekiranya penerima meninggal lebih awal, dia kembali harta hibah kepada pemberi hibah. Walaupun benda ni ada khilaf yang banyak lah, kita kena explain lah dekat anak guam, ini adalah khilaf yang banyak. Masing-masing boleh berijtihad, cuma ijtihad di Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu itu masih lagi menerima, asalkan kita buat secara hibah ma'asyarti, bukan hibah bisyarti. Kita settle ke ijab kabul secara mutlak. Selepas itu barulah ada pengakuan rukbah tu, selepas settle dulu ijab kabul. Dia ada taktik-taktik dia lah yang saya sudah explain di dalam tajuk hibah bersyarat. Dan kita kena buatlah pengakuan tu. Cuma kita jangan masukkan di dalam akad. Kita buat selepas akad. Supaya dia menjadi hibah ma'asyarti, bukan hibah bisyarti. Macam tu. Dan kadang-kadang dia ada hibah amanah lah, hibah amanah bersyarat rukbah. Macam tu. Ada juga hibah amanah bersyarat mutlak. So kalau benda tu hibah amanah ni maknanya kita bagi, pemberi dia bagi harta tu dekat penerima, tapi dia masih lagi memegang amanah terhadap harta tu. Jadi dia dalam geran tanah, instead of dia menjadi pemilik tanah, dia menjadi pemegang amanah kepada anak dia dalam geran tanah tu. Kan? Saya ada tanah di kampung contohnya. So tanah di kampung saya tu saya nak bagi dekat anak saya nombor 3. So saya sekarang tuan tanah, maka saya terus je daftarkan saya sebagai pemegang amanah kepada anak saya sekian-sekian. So
dia tak jadi pusaka saya. Dan bila saya meninggal, maka anak saya tadi kalau dia sudah pun cukup umur, dia boleh membatalkan pengamanan tersebut, dia adalah menjadi pemilik tanah. Tapi kalau dia pada masa tersebut masih lagi belum cukup umur, so kena lantik pemegang amanah yang baru. Tapi dia tak jadi pusaka saya lah, sebab saya sudah hibahkan ke anak saya, macam tu. Cuma saya tak nak anak saya salah guna tanah tadi, maka saya pegang amanah kepada anak saya. Ada juga saya buat kes pegang amanah sehingga anak tu pun dah umur 50 lebih. Dah mati dah pun si pemegang amanah. Lama dah pemegang amanah mati. Tapi anak tu umur 50 lebih bercari saya, ni macam mana tanah ni? Ini tanah masih lagi nama ayah saya, nama mak dia, masih lagi nama mak saya sebagai pemegang amanah kepada saya. Dia dah pencen dah baru dia jumpa. Macam mana nak settle? Padahal lama dah mak dia mati. Sebab dan benda tu tak jadi pusaka pun, adik-adik lain tak tuntut sebagai pusaka sebab adik-adik lain pun tahu sebab ini bukan tanah nama mak tapi mak pengamanah kepada adik ni. Lepas pencen pun jumpa peguam, nasib baik kau tak mati juga, kalau kau mati pengamanah mati, beneficiary mati. Lagilah pening. So kita boleh selesaikanlah, kita buat pembatalan pemegang amanah biar dia menjadi pemilik. Dia ada cara dia lah untuk membatalkan pengamanan tersebut. Bagi saya dia boleh jadi pemegang amanah, tapi bila dia rasa penerima itu sudah pun cukup matang, kita batalkanlah diri kita. Itulah kalau saya. Tapi itulah kadang-kadang tak batal-batal sampai sudah. Jadi masalah juga kalau lama sangat. Tapi tak apa, itu satu choice. Dia kata dia hibah tapi dia nak pegang lagi sebagai pemegang amanah. Bila dia pegang sebagai pemegang amanah, lebih selamatlah geran tanah tadi, tidaklah digadaikan, tidaklah dijual dan sebagainya lah, sebab dia masih lagi pemegang amanah. Sama ada dia pemegang amanah sungguh ataupun dia menyalahgunakan sebagai pemegang amanah, itu masalah dia dengan beneficiary dia lah, kan? Dia betul-betul dia nak pegang amanah ke ataupun saya saja je buat sebab dia nak mengelakkan daripada jadi sebelum dia bankrupt, baik dia jadi letak dia pegang amanah contohnya. Tapi itu adalah berdasarkan niat dia lah. Kita tak tahu kadang-kadang kalau dia nak jadi pemegang amanah, kita boleh sediakan surat ikatan hibah amanah dan kita sediakan surat ikatan hibah ataupun surat pengisytiharan hibah. Dalam masa yang sama kita sediakan juga surat ikatan amanah. Itu maksudnya. Dan kita daftarkan surat ikatan amanah tu di bawah Seksyen 344 Kanun Tanah Negara. Ada ramai juga buat surat ikatan amanah tapi tak daftar. Ada yang buat surat ikatan hibah saja, cuma dia kata masa dia lafaz tu dia sebut engkau pemegang amanah ni pemegang amanah. Dalam tu tak ada pun sebut pemegang amanah, dia main benda tu by lisan pula amanah. Begini buat sendiri ya. Dia ada sampel hibah aja, dia tak ada sampel yang trusted ke, tak ada. Dia duk main. Zaman sekarang zaman artificial intelligence kan, banyak sangat sampel. So guna sampel je, tak payah jumpa lawyer jimat ambil kau. Jadi benda tu dia akan jadi macam-macam lah, tidak menepati apa kehendak sebenar. Jadi kalaulah pengamanahan kena buat banyaklah sikit. Dia panggil surat ikatan hibah, kemudian surat ikatan amanah, kemudian perlu didaftarkan di bawah Seksyen 344 Kanun Tanah Negara dan sebagainya. Dia betul-betul pengamanahan secara berdaftar di bawah Seksyen 344 Kanun Tanah Negara. Ada juga pengamanahan secara wakalah. Dia tak nak daftar pemegang amanah tu, tapi dia buat surat ikatan amanah, tetapi kita panggil secara surat ikatan amanah sajalah. Maknanya dia kadang-kadang dia menggunakan PA. Dia menggunakan PA. Tapi niat dia bukan nak bagi kepada penerima PA. Penerima PA dia tu hanyalah sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah kepada siapa-siapa lah. So kalau dia mati, PA tadi, irrevocable PA tadi, sila tukarkan nama kepada anak saya. Sebab saya dah mati, tak apalah, tukar nama kepada yang saya arahkan ni. Dia akan jadi berdasarkan menggunakan PA. Ini macam-macam produk kat sini, amanah ni. Ada juga yang masukkan pula benda tu di dalam surat wasiat dia. Dalam wasiat dia mengatakan, ini saya sudah gini. Dia tambah lagi kat situ. Untuk menceritakan bagaimana pengamanahan itu berlaku dan sebagainya lah. So akhir sekalinya ialah hibah.
hartanah dalam gadaian. Hibah tanah dalam gadaian ni pun banyak isu yang saya sudah pun explain. Saya rasa dalam 2 sesi 4 jam. 4 jam ke? Saya explain. Ataupun 2 jam paling kurang hibah tanah dalam gadaian. Macam mana dia punya perbahasan. So hibah tanah dalam gadaian ni dia satu dokumen je lah. Hibah tanah dalam gadaian je lah. Sebab yang lain dia memerlukan dokumen-dokumen tambahan yang berupa kita kata doman, jaminan takaful, dan kita secara teorinya juga dia either one, contohnya mendapat izin daripada pemegang gadaian. Tapi izin pemegang gadaian tu kebanyakan tak ada je. Kebanyakannya pemegang gadaian dia tak jawab lah, dia senyap saja. So, buat masa sekarang lah walaupun ada setengah-setengah terjawab. Tapi dia tak ada banyak lah dokumen sebab masih lagi dalam gadaian, dia adalah hibah tanah dalam gadaian. Kemudian dia punya lampiran tu banyak. Itu takaful, maknanya ML lah, MLTA ataupun MLTT yang cover hartanah tu. Dibuat sebagai lampiran. Dan dia punya wording lah menunjukkan benda tu masih lagi dalam gadaian. So ini adalah secara ringkasnya tentang bagaimana instrumen hibah hartanah yang saya amalkan lah. Saya tidak mengatakan yang saya claim terbaik setakat saya terbaik lah, tetapi saya tak kata yang orang lain itu tidak terbaik. Orang lain itu mungkin ada cara dia yang saya juga hormat. So masing-masing boleh buat mengikut ilmu masing-masing, tapi kalau saya buat macam ni lah. Dan yang terakhirnya saya nak sentuh tentang hibah ni dia tidak boleh mengecewakan statute. Ini adalah ayat saya, hibah tidak boleh mengecewakan statute. Saya caveat ayat ini. Kalau lepas ni orang cakap hibah tidak boleh mengecewakan statute, kau copy daripada Tamizi ni. Hibah tidak boleh mengecewakan statute. Sebab sebelum ni orang nak buat macam-macam. Contohnya kita nak jual tanah Rizab Melayu kepada Cina. Tak boleh. Oh tak apa, kita buat hibah. Jeng sungguh. Kita nak jual tanah Felda, tak boleh. Felda kata tak boleh jual tanah Felda. Kita buat hibah lah. Jadi hibah tu menjadi suatu instrumen pintu belakang. Menjadi satu instrumen backdoor. Menjadi satu instrumen tebuk atap. Menjadi instrumen apa, saya tak tahu nak cakap apa. Maknanya digunakan hibah. Sebab konvensi kata tak boleh, hibah kata boleh. Konon-kononnya. Jadi ini adalah tidak boleh. Apabila konvensinya kata tak boleh, hartanah, undang-undang hartanah kata tak boleh, hibah pun tak boleh lah. Tak payahlah kau nak kreatif sangat. Sebab kita tertakluk kepada undang-undang negara. Hibah tu memanglah syariah. Syariah kan tertakluk juga kepada undang-undang di negara tersebut. Kita ada siasah syariah kan. Bukannya hibah yang kau belajar daripada kitab kuning tu, kau buatlah hibah. Ia jadi masalah. Dan masalah ini sudah pun berlaku di dalam hibah tanah Felda. Kan? Bila dia bila orang Felda nak jual, tak boleh. Sebab tak dapat izin Felda, kita buat hibah. Last sekali tidak sah kan? Last sekali tidak sah. So hibah tidak boleh mengecewakan statute. Banyak yang berlaku hibah yang mengecewakan statute. Yang mana kita panggil, kalau dah dapat perintah pengesahan hibah pun dia panggil frustrated order. Order tu kita boleh buat semakan kehakiman ataupun kita boleh buat rayuan untuk membatalkan semula pengesahan hibah yang sudah pun ada. Dapat pengesahan dah hibah. Tapi boleh dibatalkan balik pengesahan hibah. Apabila kita dapat terangkan balik dekat mahkamah bahawasanya dalam transaksi ini ada statute yang dikecewakan. Macam tu lebih kurang. Hibah tanah mutlak tapi tak ada 14A, tiada surat keterangan amanah, tiada perintah pengesahan hibah dan lain-lain. So adakah hibah? Kan, bagi saya dia tidak menepati kehendak statute sebab dia hanya dokumen kering, hibah persa. Dia kata hibah mutlak tapi tapi at least kalau dokumen hibah yang macam ni selalunya orang akan pergi kepada pengesahan hibah lah. Perintah pengesahan hibah di mahkamah syariah lah sebab dia tak boleh nak buat apa dah. Tapi kalau semua tu tak ada, maka benda tu mengecewakan statute lah sebab dia tak boleh nak sahkan hibah hartanah mutlak yang tidak ada dokumen tambahan tadi. Hibah amanah hartanah tapi dia tidak ada pendaftaran pengamanahan tadi. Tidak ada juga PA dan tidak ada juga dalam bentuk wasiat. Tapi dia kata ini adalah
amanah. Dia buat dokumen hibah amanah tanah saja. Macam itulah. So ini pun menjadi petikai sebab nama nama arwah. Nama si mati. So macam mana kita nak execute benda tu, dia bagi saya dia mengecewakan statute kerana dia tidak menghormati undang-undang tanah di negara ini. Gitu. Dia tak boleh. Sebab tu saya kata dia kena rujuk juga convincing lawyer ni supaya benda tu jadi enforceable. Hibah tanah Felda tanpa izin Felda ini memang panjang dan memang boleh dikatakan at the end of the day dia adalah tidak sah. Sebab tu sekarang ni Felda kena minta izin dulu. Selepas Felda akan balas, dia akan minta isi borang, data sheet dia apa semua, dia akan siasat, kemudian baru dia jawab surat. Kami dengan ini mengizinkan, kami dengan ini tidak mengizinkan. Selepas Felda bagi izin, baru kita buat hibah. Macam tu. Ini saya dah terang tadi, hibah tanah hak milik induk tapi tak ada DOA, Bio of Transfer. Dia akan jadi masalah sebab statute tu tak komplit. Jadi kena buat pengesahan dan sebagainya pula. Surat kuasa wakil secara terus antara pemberi hibah dan penerima hibah. Dia jadi masalah sebab surat kuasa wakil ni dia tidak menghilangkan kuasa pemberi hibah. Sedangkan bila kita menghibahkan suatu harta, pemberi hibah, dia sudah pun takhliyah. Dia sudah mengosongkan hak dia kepada atas tanah tu. So dia tidak ada kuasa sepatutnya. Jadi dia tak boleh secara direct. Surat kuasa wakil ni selalunya kita bagi kepada pemegang amanah gantian, bukan kepada pemberi hibah. So ada yang buat secara direct, so dia akan jadi confused. Bila dia confused, dia ada ruang-ruang untuk challenge. Hibah tanah rizab Melayu kepada bukan Melayu. Ini pun ada kes dibawa ke Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah mengesahkan bahawasanya hibah itu tidak sah. Sebab kalau dah rizab Melayu, kau kena bagi dekat Melayu lah. Kan? Dia benarnya yang bukan Melayu tu dia beli sebenarnya. Tapi tak boleh nak jual beli kan. Tak boleh nak tukar nama apa semua. Kita buat hibah, pandai kau. Dan sekali tidak sah juga dan pandai-pandai lah dia settle macam mana nak refundkan nak apa. Sebab yang penting, kalau tak boleh jual beli, tak bolehlah hibah. Macam tu. Jangan kau. Tak boleh mengecewakan statute. Itu ayat saya. Hibah tidak boleh mengecewakan statute. Hibah kepada bukan warga negara yang tidak berkelayakan. Ini pun, dialah tak tahu ada isteri Indon ke ataupun. Kalau dah tak boleh, tak bolehlah. Sebab kalau lah bukan warga negara, kalau dia nak nama dia pada geran tanah tu, dia ada dia punya rule dia yang tersendiri. Kena comply dengan perkara tersebut. Bukan semudah-mudah hibah macam tu sahaja. Hibah tanah kos rendah kepada yang tidak berkelayakan. So kalau tidak berkelayakan memang tak boleh hibah lah. Sebab kos rendah dia ada undang-undang. Dia ada lembaga perumahan dan tanah Selangor. Dia ada di KL pun dia ada yang bahagian KL. Dan masing-masing dia ada cara dia supaya tanah kos rendah ni dia tidak tersebar, dimiliki oleh orang-orang yang tidak sepatutnya. Jadi dia kena hibah kepada yang berkelayakan jugalah. Dan bagi saya kena dapat izin lah daripada lembaga perumahan dan tanah Selangor contohnya. Dia macam SMP jugalah. Dia tidak boleh buat sekiranya ia mengecewakan statute. Dia tidak semudah yang kita belajar rukun syarat hibah. Sebab dia ada siasat syariah juga yang kita kena comply. Hibah tunai KWSP, ini pun ada ramai nak buat hibah tunai KWSP. Dah mungkin dah ada yang buat. Bagi saya dia juga tidak sah kerana KWSP tidak pernah mengiktiraf duit dalam KWSP itu dihibahkan. Bagi KWSP mudah saja, dia semua menjadi harta pusaka yang perlu difaraidkan. Dia tak ada hibah di KWSP kecuali kalau lepas ni dia ubah dia punya rule. Setakat ni tidak ada hibah. So kita tak boleh buat hibah lah sebab tidak dapat endorsement daripada KWSP. Berlainan dengan tamu haji dan ASNB sebab dia sendiri endorse hibah amanah dia tu. So KWSP tak boleh. Kita buat hibah pun bagi saya dia adalah frustrated dokumen yang tidak boleh dilaksanakan. Kalau dalam bahasa kasar, dokumen sampah lah dalam bahasa kasar. Saya tak nak sebut yang kasar-kasar tapi nak semua dah faham. Dia tak boleh lah sebab bila KWSP tu tak mengiktiraf, macam mana hibah kita tu nak bergerak, nak berdiri tu. Sebab dia mengecewakan statute. Dia bercanggah dengan undang-undang tubuh, undang-undang KWSP tu sendiri.
QSP mudah aja, dia semua faraid. Kalau ada penama, penama itu adalah faraid. Walaupun penama tak ada 5 orang penama, 20%, 20%, 20%, maknanya masing-masing menjadi pemegang amanah untuk 20%. Sebenarnya masing-masing kena faraid. Saya pun tak tahu apa reason kenapa dia buat macam tu. Sangat-sangat confusing. Tetapi faraid saja. Kalau tak ada penama, faraid juga. Kalau ada penama, faraid juga. Cuma kalau ada penama tu cepatlah sikit wasi untuk keluarkan duit tersebut dan dia bahagikan dengan jujur dan ikhlas dengan tawaduk mengikut ilmu faraid yang dia ada. Cuma secara praktikalnya adakah penama tu tahu ilmu faraid, adakah dia bagi ke faraid, itu adalah isu-isu yang perlu dibuat kajian lah, database lah. So itu adalah antara contoh-contoh hibah yang mengecewakan statute. Mungkin kalau dikaji jumpa lagi banyak-banyak contoh yang lain. Jadi hibah ni dia tak boleh mengecewakan statute, dia bukan backdoor. Dia adalah selari dengan undang-undang yang ada. Dia adalah untuk menzahirkan hibah tu. Pertukaran itu dibuat, pemindahan harta itu dibuat dengan ruh hibah. Iaitu penerima tak bayar apa-apa kepada pemberi. So, kita kena mahir dalam kedua-dua disiplin ilmu supaya hibah ini boleh dibuat dengan lebih sempurna, dengan lebih berkuat kuasa, dengan kita kata memenuhi segala syarat lah. Maknanya mungkin peguam dua alam dia ada sedikit kelebihan dekat sini. Dua alam ni merujuk kepada disiplin peguam sivil dan peguam syar'i lah. Istilah dia peguam dua alam. Kadang-kadang peguam syar'i dia tak suka peguam dua alam ni. Sebab peguam dua alam ni dia memanglah dia mahir. Dia bukan dia mahir, dia tahu sikit-sikit. Dia tahu yang sivil dan dia tahu yang syariah, tapi dia tidak expert dalam dua-dua. Nak kata expert sivil pun tak juga, nak kata expert syariah pun tak juga. Tapi dia tahu dua-dua tu, at least ada kelebihan juga sebenarnya. Ada kelebihan dia juga. Kita tak boleh nak nafikan dia tu sebab dia faham konvensi tanah dan dia faham rukun syarat kat sini. Walaupun dia tidaklah sampai boleh baca kitab Arab dengan i'rab Arab tu. Selalunya baris akhir bahasa Arab tu kita matikan aja. Tak ada lah baris dhammah, baris kasrah, baris fathah tu kan. Tapi at least faham juga sebenarnya kalau baca. Gitu je lah. So dia ada juga kelebihan dia. Dalam hal ini saya rasa peguam yang dua alam ni lebih mudah memahami tentang hibah kerana dia adalah gabungan di antara syar'i dan guaman konvensi. So peguam syar'i dia hendaklah sentiasa bersedia untuk tambah ilmu dalam guaman hartanah. So kalau dia nak buat hibah lah, dia kena belajar juga aspek-aspek guaman hartanah. Dia kena belajar cara membaca geran. Cara membaca geran. Saya pun tak kerti nak ajar, tapi saya pandai lah baca geran. Geran pun ada satu kaedah cara membaca. So dia kena belajar benda-benda macam tu. Dan peguam cara, bukan sivil tu pula, dia kena bersedia untuk dia tambah ilmu dalam bidang aspek syariah tadi. Jangan dia duduk kata 14A cukup, Trasdik tu cukup, PA cukup, main semua cukup macam tu. Padahal dia tidak ada ruh syariah tu. Kita nak ruh syariah tu, kalau ada hibah, biar adalah ruh hibah, barulah anak-anak akan terima kasih ayah memberikan kepada saya. Macam tu. So tak apalah ayah kahwin baru pun, sebab kami pun tak boleh nak jaga ayah. Ayah pun dah bagi harta ayah kat kami. So kami tak kisah mana-mana yang berbaki tu, ayah bagilah dekat isteri baru ayah. Contohnya. Biar ada juga. Jadi kalau peguam sivil dia hanya buat dokumen sivil, dia akan hilang ruh syariah tu. Dan kedua-dua tadi dia kena dah saling membantu lah, bukan saling condemn, bukan saling melihat kau dah curi rezeki aku, kau dah banyak condemn aku. Tak, kita hendaklah saling membantu je. Saya nak suruh dia kedua-duanya harmoni dan bersedia untuk memantapkan benda ni, sebab hibah ni dia sedang berkembang dan kita mengharapkan lebih positif dan lebih jelas lah, supaya kita boleh buat instrumen untuk membantu pemilik harta ini, supaya apabila berlaku kematian, jelas mana yang dihibahkan, mana yang belum dihibahkan, mana yang perlu difaraidkan, mana yang tidak perlu difaraidkan. Tidak, dia akan jadi banyak isu yang
tak settle. Kalau tak ada hibah pun semua nak faraid kadang-kadang jadi masalah juga sebab kadang-kadang tak praktikal. Satu gerhan tanah ada 10 orang, 20 orang nama kadang-kadang susah juga. Sebab hibah terus. So dia kena itulah, dia kena develop lah instrumen ni. Itu maksud saya. So saya ingat itu saja. Saya akan sambung next week tentang wasiat. Next week. Wasiat ni saya ingat paling kurang pun 2 jam lah, kalau lebih pun lebih lah, tapi saya tengok macam mana sebab wasiat dia tidak sebanyak hibah lah. Tapi saya akan sambung tentang wasiat dan saya ingat itu saja perkongsian untuk malam ni. Kita akan buat lebih cepat sebenarnya, dalam 50 minit bukan sejam. Saya start dalam 9.30 ke 9.35 dan kita akan ambil lebih awal 10.20 10.25 ke macam itulah, sebab saya tak nak sejam tu betul-betul fix jugalah, sebab dia malam minggu ni dia akan jadi macam tu. Lagi pun kalau ikut ahli psikologi, kalau sejam ni orang dah panas punggung. Kalau ikut ahli psikologi, manusia ni dia belajar waktu yang paling ideal 50 minit. Kalau lebih 50 minit dia dah ni. So setakat itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hah? Oh, saya tubik lah. Saya keluar lah. Terima kasih semua. Saya masuk balik. Tak ada dia orang pun dah keluar. Ni.